Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim Alhamdulillah summa alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, Tuan Imam, saudara seiman yang saya muliakan, Muhammad Datuk IR Zakiyuddin, mudah-mudahan akan terus dipimpin seterusnya jawatan kuasa masjid, dipimpin hati dan jiwa untuk terus menjadi penegak dan tiang untuk memakmurkan rumah Allah dan meneruskan amanah dan tanggungjawab yang ditinggalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam in terms of dakwah, in terms of tarbiyah, in terms of ummah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah, muslimin dan muslimat, para pendengar musta'mirin, mustama'in, pengikut-pengikut setia. Tajuk yang sudah masuk siri yang ketiga. Tajuk besar kita adalah sejarah khilafah. Sebagaimana yang saya pernah sebut, tak ramai sama ada orang lama ataupun anak muda yang suka dan jatuh cinta dengan tajuk ini. Sedangkan tajuk inilah yang memulakan daulah Islamiah di bumi Madinah. Tajuk ini yang turut menyebabkan Islam jatuh setelah 1315 tahun berkuasa, mendominasi dan menguasai dunia. Andai kata sejarah dan tajuk ini tidak diangkat, maka kita akan mewarisi kejatuhan dan keruntuhan. Hanya dengan sejarah untuk terbina dan tercipta kembali zaman kegemilangan dan kecemerlangan untuk meletakkan Islam di pundak dan di puncak. So tidak ada lain, tidak ada pilihan, we have no choice. Tajuk ni perlu ditadaburi dan mesti ditekuni daripada hati nurani yang paling dalam untuk sama-sama kita mengangkat jiwa, mengangkat ruh, mengangkat semangat dan nilai spiritual. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, insya-Allah intisari utama tajuk. Sewaktu saya dihubungi oleh anak anda dan saudara Ikram kita untuk berkuliah bulanan di sini, tajuk pertama yang diminta sebenarnya tajuk ini. Tajuk Tajuk Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih, sejarah Turki. Tapi memandangkan saya takut terkejut tuan-tuan terus masuk cerita Turki ni, jadi saya patah balik sikit. Saya ambil lajak, kita mulakan dulu dengan sejarah khilafah. Kita bermula dah dari sembang panjang 2 siri sebelum ini tentang bagaimana terbinanya sejarah khilafah ataupun sejarah kerajaan sejak zaman Nabi, lepas tu dipas baton kepada zaman Khulafa Ar-Rasyidin, para sahabat, dan disambung tugas dan tanggungjawab oleh para tabi'in yang membina sekitar ada 8 dinasti utama, 33 kerajaan Islam. Berakhir pada 3 Mac 1924. Okey, pendekkan cerita. Walaupun cerita ni tak boleh pendek. Okey, tuan-tuan, malam ni kita nak masuk tajuk Konstantin dan Tanah Melayu. Konstantinopel ataupun Konstantinopal dan juga Tanah Melayu. Apa kaitan dan hubungan langsung antara tajuk ini, tajuk Turki ni, dan juga bumi Kedah Tua termasuk Bertam ni, Sallallahu alaihi Muhammad, dan juga bumi kita kata empayar Tanah Melayu. Apa kaitan langsung? Kenapa tajuk ni harus dikupas secara tuntas?
harus dibincang secara panjang, harus diambil pengetahuan secara mendalam. Sebab apa? Sebab ada hubungan dan kaitan langsung dengan kita. Tuan-tuan, cerita tentang sejarah Konstantinopel ataupun Konstantin. Dia cerita tentang sejarah pertembungan antara apa? Antara dua kerajaan dan dua agama yang terbesar dunia, iaitu Rom ataupun Kristian dan juga Islam. Dan pertembungan antara dua agama terbesar ni dia bermula daripada awal zaman sampai ending zaman sebelum kiamat pun benda tu akan berlarutan. Jadi nak cerita benda macam ni tuan-tuan, sebab tu saya starting dengan zaman Nabi, supaya tuan-tuan tak terkejut dan tahu dia punya timeline dan flow-nya. Jadi tajuk kita malam ni dah masuk ke fasa ketiga. Fasa pertama zaman Nabi, dia panggil zaman Nubuwah. Fasa kedua zaman Khulafa Ar-Rashidin. Fasa ketiga fasa Mulkan Adhan, raja yang hebat, yang menggigit, yang meletakkan Islam di puncak. Jadi semua pemimpin harus dengar dan harus faham tajuk ni, agar Allah meletakkan nilai ruh spiritual bagaimana karakter seorang pemimpin. Sebab Nabi dah tinggalkan kepada sahabat, sahabat tinggal kepada tabi'in, tabi'in tinggal kepada tabi'in. Maka kita ambil iktibar dan ibrah. What should and what must we have in terms of leadership. Tuan-tuan, cerita tentang Konstantinopel, Nabi pernah menyebut dalam kitab Al-Fitan, dalam kitab Sallallahu Alaihi Muhammad, Abu Fatih Al-Adnani, seorang penulis kitab siri Bidayah wa Nihayah, akhir zaman, mengatakan bahawa ada dua hadis dan dua nama yang Nabi sebut tentang tajuk ni. Jadi tajuk kita ni tajuk yang Nabi dah sebut, jangan main-main. Yang pertama Nabi sebut Turka, yang kedua Nabi sebut Rum. Dan dua tajuk ini, dua kalimah yang Nabi sebut ini, Nabi kata hati-hati kalian akan bertempur dan kalian akan bertarung dengan dua benda ni, Turka dan juga Rum. Sehingga kan Allah buat dalam juzuk 21 surah Rum, Ghulibatur Rum, ada surah Rum sebelum surah Luqman. Jadi cerita tajuk ni dia cerita tentang sejarah, kemuliaan, kekuatan, penguasaan, penaklukan, kelemahan, keruntuhan wilayah jajahan taklukan yang melibatkan technical, tactical, spiritual, physical, mental. Boleh ulang ayat dong. Kalau minta saya ulang pun tak ingat dah. Sebab dia main sepintas lalu kan. Okey. Sandaran kita tuan-tuan pada ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya bila Allah berkehendak, terangkat, mulia, berdiri, terpasak, tertegaknya sesebuah kerajaan, bila Allah kata kun, jadi. Itu sandaran kita. Yang kedua, bangsa paling mulia. Kenapa Allah mengangkat bangsa Turki ataupun Turka yang Nabi sebut? Sebenarnya Allah nak test allazi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak test setiap zaman ni, siapa yang paling pegang pada sunnah aku, dia akan diangkat. Ketika aku ada, bangsa Arab nombor satu. Bangsa Arab menjadi bangsa paling mulia at that moment, at that phase. Tetapi bila Nabi wafat, terangkat berkat, bergaduh Syiah dan Khawarij, berpecah. Akhirnya Allah tak hampa ni bangsa Arab tak layak. Aku cabut kemuliaan, Arab jatuh. Sebab bersekongkol dengan Yahudi dan juga Inggeris, yang di bawahnya, di belakang Theodore Edward Lawrence. Sallallahu Alaihi Muhammad. Ini antara nama-nama orang yang telah menyebabkan kejatuhan negara Hijaz di bawah pimpinan Turki Utsmaniyah. Ini semua ni cerita fakta. Dia tidak ada sentimen politik, tidak ada sentimen pergaduhan dan perbelahan. Kita berbicara
on the fact, on the right track, on the right path. Tuan-tuan, jadi poin yang kedua ni, Allah nak kata pada ketika ini Konstantinopel ni bukan bangsa Arab yang takluk, tetapi bangsa Turka atau bangsa Turki yang Nabi kata sepek matanya. Tuan-tuan, bangsa Turki ni dia ada dua apa kita kata, dua jenis lah, bahasa mudah, bahasa dua kategori. Satu, Turki yang akan jadi, yang akan menentang Islam, dan daripada Turki juga melahirkan Ya'juj wa Ma'juj. Turkmen. Turk itu adalah nama cucu cicit kepada Nabi Allah, anak kepada Nabi Allah Nuh, iaitu Yafith, yang wajahnya putih. Wajahnya putih kuning tu. Dia jenis cerah-cerah macam saya ni. Cik, nak abang. Boleh? Ada tak puas hati? Tak mau kalah. Dia putih-putih. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibu dan ayah, Allah memuliakan dan menghina sesuatu bangsa. Kullahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Poin dia, Allah berhak memuliakan siapa, menghina siapa. Allah berhak mengangkat siapa, menjatuhkan siapa. Allah berhak mengangkat Arab dan Allah berhak menjatuhkan bangsa Arab. Turki pegang. Sallallahu alaihi wasallam. Poin yang keempat, Allah nak test siapa yang paling betul-betul ikhlas dalam perjuangan. Maka ketika itu Turka yang betul-betul paling sayang pada Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Yang paling pegang pada sunnah Nabi adalah bangsa Turka. Sebagaimana saya pernah sebut, kalau tuan-tuan cek dalam sejarah fakta zaman kerajaan Turki Uthmaniyah, ada dua benda yang menjadi dasar prinsip pada kehidupan sultan-sultan khalifah, sehingga kan Allah angkat 600 tahun lebih mereka menguasai dunia. Tanda berkatnya kerajaan tu, ada ruh. Apa yang dia buat? Yang pertama, Turki menjadi negara disebut sebagai negara 1000 masjid. Tuan-tuan yang pernah sampai, bukan setakat setiap kilometer, 100 meter masjid, lepas masjid, lepas masjid. Kita yang duduk di kawasan kita ni kadang berkilometer juga baru jumpa masjid. Di sana tuan-tuan, dalam masjid ada masjid. Dan juga mungkin saya pernah sebut pada siri yang sebelum ni, masjid kampung dia paling dalam. Lampu dia, aksesori lampu, interior design dia, yang masjid kampung sama level dengan masjid negeri kita paling kurang. Tu masjid Tok Nadok kampung belah-belah Nakasik tu, belah Nami, belah Baling tu. Paling kampung, tapi masjid dia sama level paling kurang dengan masjid negeri kita hari ni. Apatah lagi kalau masjid negara dia, tuan-tuan. Nak abang dia memartabatkan, dia sayang sungguh. Mau Allah tak angkat kemuliaan, sebab orang kerajaan yang mengangkat kemuliaan Nabi. Satu. Yang kedua, kerajaan Turka ataupun Turki ni bangsa yang dia sangat beradab pada Rasulullah. Tuan-tuan boleh cek dalam dokumentari di YouTube pun ada. Bagaimana Sultan Khalifah dia mendidik umat dan rakyat dia bila sebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja ayat tentang Nabi Muhammad Rasulullah, semua depa akan letak tangan di dada dan mereka akan tunduk sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita tak boleh buat, tak sampai level tu. Dengar je penceramah sebut, dengar je perkataan Rasulullah, semua akan sallallahu alaihi wasallam. Sejak daripada zaman dalam istana sampai di luar istana, jadi satu habit tabiat. 600 tahun tuan-tuan. Nak dapat 600 tahun, itulah modal dan maharnya. Hampa kena muliakan dua benda, masjid dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ringkaskan. Tajuk ni dia buat level-level seminar semaknya. Dia bukan lagi kuliah maghrib ni. Sebab dia berat dan besar. 600 tahun kot. Jadi kita perlukan 600 tahun untuk habiskan tajuk ni. Boleh? 600 tahun baru habis tajuk ni ya. Ni baru 3 bulan. Kita ada 500 tahun, berapa bulan lagi? Hadis Nabi berkenaan dengan Turka, Konstantin.
tidak akan berlakunya la taqumu sa'ah, tidak akan berlakunya hari kiamat sehingga kalian memerangi bangsa Tuk, yakni Konstantin dan juga Rom, Itali. Nabi sebut dah, sekiranya kamu memerangi mereka dan kamu menang, itu maksudnya kiamat semakin menghampir. Dan benar itu telah berlaku. Kita menang ke atas Konstantin. Sallallahu alaihi wasallam. Okay, saya just go through sekali lalu. Sebab ini bukan main saya sebenarnya. Main dia tak masuk lagi. Ni baru baru panas enjin. Dia tak masuk lagi lagi. Nation track record. Tadi saya sebut yang ni, daripada bangsa Arab, Nabi ada, depa pegang dunia. Nabi wafat, Khulafa Ar-Rasyidin wafat, jatuh Arab. Pas kepada bangsa Kurdish. Lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi, Najmuddin Al-Ayyubi, Sultan Nuruddin Az-Zanki. Ni semua geng-geng bangsa Kurdish di Iraq. Sebab tu azan, dia ada azan Iraq, azan Taranum Kurdish. Tok Bilal boleh mendalami. Azan melodi Taranum Kurdish ni antara yang paling sedap antara Kurdish. Jadi bangsa Kurdish ni siapa? Tadilah Salahuddin Al-Ayyubi yang membuka kota Al-Aqsa, Baitul Maqdis buat kali yang kedua. Pada tanggal 1187 yang sebahagian daripada tentera, batalion, regimen, frontliner yang telah memenangkan Baitul Aqsa, Baitul Maqdis adalah salah satunya adalah, tuan-tuan, frontliner dia siapa? Orang tanah Melayu. Orang Bertam Indah. Saya sebut sebab ini jajahan termasuk. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibu dan ayah. Okey. Daripada bangsa Kurdish, semakin lama mereka semakin hanyut, lalai, leka, takhta, wanita, harta, mahkota, istana lenyap, tak nampak muka kat masjid. Dulu sultan-sultan khalifah ni, kira tuan-tuan bayangkan bila Tok Bilal habis la ilaha illallah, pusing belakang, khalifah duduk belakang. Tuan-tuan, bila sultan mai masjid, dia jadi apa? Daripada sultan, mufti, MB, kalau kita TYT lah kan, dia mesti exco sampai orang bawah. Dia mesti protokol. Bila sultan mai, takkan orang kanan dia tak mai. Itu kaedah dan cara khalifah nak mendidik pemimpin dia dekat hati dengan masjid. Pemimpin mai. Jadi sultan mai, hak lain semua kumpul mai, mau tak penuh masjid dia. Ketika saya starting jatuh cinta dengan tajuk ni, saya mula bawa jemaah ni pada tahun 2016. First time sebagai mutawif, tour leader. Bila saya sampai sini, saya tak tahu macam Allah mencampakkan sesuatu rasa. Dan tajuk Turki ni termasuk dalam kajian master saya. Tu saya mahu cakap kan. Kita berlandaskan fakta kajian saya, CP, dan kita jumpa tok-tok guru dan pakar-pakar sejarah. Bukanlah nak kata hebat sangat, tapi tuan-tuan, orang yang bercerita secara teori dengan orang yang bercerita dengan orang yang tu dia pergi tengok sendiri dan dia kaji, dia lain, tuan-tuan. Tuan-tuan pun sama, siapa-siapa lah. Sallallahu alaihi wasallam. Dia punya feeling dan sense tu kita rasa lain. Sebab saya pun sambil duduk cerita ni, saya duduk terbayang checkpoint. Dia punya vibe di sana tu, bumi Turka. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tadi saya nak kata apa tadi? Kerajaan yang 600 tahun lebih menguasai ni, Salahuddin Al-Ayyubi, berakhir umat dia, rakyat dia, bangsa dia sebab semakin lalai, akhirnya bangsa ketika itu, ketika Kurdish menguasai dunia, geng-geng Turka. Tuan-tuan, Turki ni, mereka ni waktu tu hanya tentera biasa. Dia hanya staff, Lance Corporal, Sarjan Major, baru level-level bawah lah. Laskar Udara 1, Laskar Udara 2. Dia bukan lagi main frontliner ketika ni.
Jadi ketika inilah mereka berlatih untuk berperang. Sehingga kan bangsa Kurdish jatuh pas ke Turki, ke Parsi. Parsi inilah tuan-tuan dalam sejarah kitab Daud Al-Fatani dan kitab kerajaan Assyria di Iraq pernah mengatakan bahawa negara Parsi inilah yang pernah membawa besi daripada jajahan kerajaan Kedah, termasuk kita ni lah. Tanah Melayu ni, Kedah tua pada tahun 1100. Pada tahun 630 ada catatan mengatakan orang pertama kerajaan Maharaja Derbaraja yang sampai daripada Parsi ke Merbuk, dan kerajaan ni yang bawa besi pi ke Mekah dan Madinah dan pernah diguna pakai dalam siri peperangan Rasulullah. Tuan-tuan cek dalam catatan rekod kerajaan Assyria Iraq, pernah ditemui bahawa ada catatan batu bertulis dan ada tulisan tanah Melayu pada senjata keris. Ketika Nabi perang, Nabi rampas daripada Yahudi, Yahudi ambil daripada Parsi, Parsi ambil daripada kerajaan Kedah tua. Nak beritahu bahawa bumi kita ni antara paling awal menerima Islam sebelum Empayar Melayu Melaka lagi. Ganas tak ganas? Tanah Melayu ni ganas. Bumi yang kita kata bukan kaleng-kaleng lah. Sallallahu alaihi wasallam. Parsi jatuh, diserah kepada Bani Seljuk. Seljuk ni tuan-tuan, dia berpusat di Konya, tempat Mevlana Jalaluddin Ar-Rumi, seorang ulama tasawuf yang diangkat seperti mufti. Kalau tuan-tuan pun cek dalam sejarah, sultan kalau berjalan, mufti mesti duduk sebelah dia. Sebab dia takkan buat keputusan selagi mana muftinya tak memberikan keputusan. Dahsyat tak dahsyat? Keputusan mufti mendahului keputusan pemimpin. Supaya apa? Aku buat ni bukan nafsu, emosi dunia, tetapi akhirat, dan Allah letak dan Allah redha. Itu rahsia 600 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita tengok ketika mana sultan, ketika mana almarhum Tunku Abdul Rahman Putra melawangkan kalimah merdeka. Siapa? Ada 3 ulama yang duduk sebelah kanan, kiri, belakang. Siapa? Siapa tahu? 3 orang. Ini yang diwarisi oleh kerajaan Turki ketika itu, sebab ketika itu kita berada di bawah jajahan taklukan wilayah Turki Uthmaniyah. Sebab tu bendera Johor, Terengganu, Malaysia, bendera kita diambil daripada bendera Turki, bulan dan bintang. Dan Masjid Kubah, siapa yang start idea buat bintang ni? Bukan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah zaman Ottoman ataupun Uthmaniyah. Dahsyat tak dahsyat? Dan kerajaan ini juga yang pernah menggajikan seluruh pekerja Masjid Nabawi, Masjid Haram, bermula 1517 sampailah Turki jatuh 1924. Daripada pencuci kapal, bayar cuci kapal, susun Quran, yang buat kerja tenun kain kiswah Kaabah, seluruh pekerja haram Mekah Madinah dibiayai, ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan Ottoman. Dia punya sayang cinta pada bumi Rasulullah ni lain macam. Maka menjadi jawapan kenapa mereka layak diangkat Allah 643 tahun. Kalau macam tu punya cara. Bani Seljuk jatuh juga tuan-tuan, sebab diserang oleh kerajaan Byzantine dan sallallahu alaihi wasallam, kerajaan Mongol. Genghis Khan, Hulagu Khan yang saya tak perincikan kat sini. Akhirnya tuan-tuan, inilah bangsa terakhir Baitul Islam diserahkan kepada Turka ataupun Turkmen yang pegang. Okey, itu dia punya sedikit mukadimah dia. Okey tuan-tuan, kita nak masuk ke tajuk utama kita. Itu saya hanya intro sikit supaya tuan-tuan dapat, tuan-tuan ambil vibe dahsyat tak dahsyatnya kerajaan Khalifah Turka ni. Okey, jom kita lihat tuan-tuan secara lebih terperinci. Okey, kita nak cerita tentang Konstantin. Okey, kita sedang membicarakan tentang Konstantin 1453.
Dan tuan, sekejap. Okey. Siapakah yang memulakan edisi untuk menakluki Konstantin ni? Dan kenapa perlu ditakluk? Nabi kata apa? Ketika Nabi berada di hujung usia, Nabi sebut la tuftahannal Qustantiniyyah falan ya'mal amiruha walan ya'mal jaish dzalikal jaish. Nabi kata kiamat dan Islam ni tak akan menang satu hari nanti sehingga ada kota Rom akan dibuka, akan ditakluk oleh seorang anak muda. Dan kalau ketika itu dia menang, dia menjadi pemimpin, dialah sebaik-baik raja. Dan tentera yang follow dia, mereka adalah sebaik-baik tentera. Ada seorang sahabat Nabi namanya Sayyidina Khalid bin Zaid bin Kulayb. Kalau saya sebut Sayyidina Khalid bin Zaid bin Kulayb, mungkin tuan-tuan rasa macam tak berapa familiar. Itu nama sebenar. Dan nama yang kita kenali hari ini adalah Sayyidina, siapa boleh sebut kat saya nama tempat rumah yang Nabi tumpang duduk rumah dia ketika Nabi sampai dalam peristiwa hijrah? Teng. Nama dia? Kita ulang kaji sama-sama dah. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah dia lah. Yang mutawif tu duduk cerita pi umrah, pi haji, mutawif wajib cerita. Kat mana rumah dia? Keluar daripada ziarah makam Rasulullah, bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bukan raudhah, ni bagi salam. Makam Nabi. Jalan kaki makam Nabi, kita keluar kan. Keluar pintu makam Nabi tu, tuan-tuan jalan lebih kurang 20 tapak. Lah ni kalau situasi Madinah hari ni, Masjid Nabawi, dia akan selekoh sikit. Lepas tu keluar ziarah tu. Selekoh dalam 20 tapak, tuan-tuan akan nampak satu kotak. Dia kotak tu lah kotak tais marble di dataran Masjid Nabawi tu. Depan sebelah kiri kubah hijau. Di situlah tapak asal Sallallahu Alaihi Muhammad, rumah yang Nabi sampai dari Mekah dalam peristiwa hijrah. Nabi duduk kat situ 7 bulan sementara menunggu projek fasa pertama pembinaan Masjid Nabawi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tak mau cerita bab tu panjang. Dia ni lah sahabat Nabi ni yang mendengar Nabi kata siapa yang boleh buka Konstantin ni, dia sebaik-baik raja, sebaik-baik tentera. Sahabat dia ada perangai. Nabi sebut satu hadis baru saja, mereka nak jadi orang yang Nabi sebut tu. Ada lagi benda yang aku tak buat yang Nabi kata. Macam tu perangai dia. Habit. Hari ni Nabi kata apa? Nabi kata siapa yang baca Quran surah Al-Kahfi sikit-sikit. Aku nak buat. Hari ni esok pula Nabi kata apa? Setiap hadis Nabi tu, depa orang pertama, aku dulu berebut. Jadi bila hadis tentang penaklukan Konstantin, Abu Ayyub dengar tuan-tuan, dia nak jadi orang pertama yang buka. Ketika itu dalam riwayat mengatakan usianya 80 tahun. Gagah juga. Tok Wan dah pun. Tongkat dah. Nak pergi perang juga. Tok Wan, Tok Salah, Tok Wan. Oi, sakit gaut, terkencing dalam keng nak pergi perang lagu mana? Itu bahasa kita lah. Aku tak kira. Aku nak dapat pahala syahid dan aku nak dapat orang yang Nabi sebut tu sebaik-baik raja, sebaik-baik tentera yang membuka Konstantin. Abu Ayyub Al-Ansari ni dia hidup pada 3 zaman. Zaman sahabat, zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. Dahsyat. Mulia dia. Okey, cerita tentang Konstantin ni cerita tentang pertembungan antara 2 agama terbesar dunia, iaitu Islam dan Kristian. Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey. Tuan-tuan, hadis Nabi yang saya bacakan tadi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey. Pertembungan ini kita panggil pertembungan epic war. Kita kata sejarah lama lah, musuh lama, berdendam lama Islam dengan Kristian ni, Islam dengan Rom. Sejak zaman Nabi sebelum lahir lagi, Rom dengan Parsi duk berlawan. Sampai Islam timbul zaman Nabi, Rom dengan Parsi tak heran. Rom kan kuat, kerajaan Rom.
Sebelum Nabi lahir ni, cerita dia. Parsi yang pernah mengalahkan Yahudi berlawan. Inilah dua kerajaan dunia ketepam, kawan ni pula lawan pom, kawan ni pula pom berlawan. Sehinggalah Nabi muncul. Nabi bina Madinah. Perang Badar pertama, Islam menang. Tiba-tiba Rom dengan Parsi kata apa? Depa ni siapa ni Muhammad ni? Yang budak buka kerajaan Madinah ni siapa depa ni? Baru lawan 300 orang menang. Lawannya 1000 orang depa menang ni. Depa ni siapa ni? Di situlah Rom dengan Parsi mula memberi perhatian kepada Islam. Kita ranking nombor 3 waktu tu. Uhud sampai Khandaq 3,000 lawan 10,000. Kita menang. Darjat semakin naik. Rom dan Parsi, depa ni tak boleh buat kaleng-kaleng ni. Dia bagi perhatian ni. Apa benda ni? Apa yang ada dalam kerajaan Muhammad ni? Dahsyat sangat ni depa ni. Memenangi dalam setiap siri peperangan sampai Tabuk. Maka ketika itu tuan sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk, perang Mu'tah, Islam dah dominan, Islam kuasai. Hak tak sat Rom dengan Parsi, bila sampai perang Tabuk, Mu'tah Jordan, perang salib pertama ketika itu, zaman Nabi ada, maka Islam is conquering the world. Rom, Parsi jatuh ranking. Daripada tak ada apa, Nabi bina. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dia ada ayat. Ayat inilah yang menjadi pegangan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Ni baru nak masuk tajuk main dia. In yansurukum Allahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulukum faman dhal ladzi yansurukum min ba'dihi wa 'ala Allahi fatawal wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Surah Al-Imran, Al-Anfal ayat 60. Jika Allah menolong kamu, maka tak ada siapa pun yang boleh mengalahkan kamu. Tapi jika Allah membiarkan kamu, tak ada siapa pun yang boleh membantu kamu selain daripada aku, kata Allah Azza wa Jalla. Ni semua pemimpin, bukan sekadar pemimpin lah, kita pun kena hadam betul-betul ayat ni. Dia panggil ayat serah diri. Tuan-tuan nak minta kerja, tuan-tuan nak pergi interview, Allah kata, kalau Allah bantu, siapa pun tak boleh lawan. Tapi Allah kalau kata tak boleh, hang tak usah buat macam mana, hang recommend orang nu ke, orang dalam ke, tak boleh. Ayat tauhid dia panggil. Ayat ni yang menjadi ayat jihad mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Apa yang cuba ditawan, apa misi Konstantinopel ni? Okey, tuan-tuan, jom kita kenalan dulu. Konstantinopel ni dia adalah jantung dunia. Dan dia terletak pada negara yang ada Asia side dengan Europe side. Negara Asia, benua Asia dan benua Eropah. Dan Nabi kata siapa yang menguasai Konstantin ni, dia menguasai dunia. Sebab tu sahabat nak sangat kuasai Turki. Sebab siapa conquer, for those who are conquering Constantinople, then he will be conquer the world. Siapa yang kuasai Konstantin ni, dia akan kuasa dunia. Tengok tuan-tuan, sebetul bila Al-Fatih menang je Konstantin ni, dunia bawah tangan kita. Dibina oleh Maharaja Konstantin pada sekitar 330 Masihi. Nabi lahir bila? 570. Konstantin ni wujud 330. Maksudnya sebelum Nabi lahir. It's around 170 years before Maulid, before arrival, before birthday of Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pusat Empire Byzantine yang sebelah abad, 1 abad 100 tahun, sebelah abad 1100 tahun, tak pernah kalah, tak pernah jatuh, tak pernah runtuh. Dahsyat tak dahsyat? 1000 tahun tuan-tuan, tak pernah kalah. Kita kalau lawan bola sebelah menang tak pernah kalah tu kira kau kemah, baru sebelah game. Ini 1100 tahun, atau lebih tepatnya 1138, 1138 tahun, tak pernah kalah. Sejak zaman Nabi ada lagi. Itu yang Nabi suruh takluk ni, sebab zaman Nabi pun tak sempat.
merangkumi Italia, Bulgaria, Yugoslavia, Romania, Konstantin, Tanah Arab, Afrika, Eropah. Kalau hari ini termasuk kawasan Bosnia, Romania, Yugoslavia, Serbia, kawasan Europe. Tuan-tuan, dia panggil City of Perfect Defense. Kota yang sangat sempurna pertahanannya. Sebab tak boleh tembus 1000 tahun kot. Sejak zaman sahabat, mereka buatlah macam-macam artileri, infanteri, senjata canggih macam mana pun tak boleh tembus. Bukan Islam saja tuan-tuan. Semua kerajaan dunia try, shoot, bom, kalah. 29 kali percubaan oleh semua kerajaan dunia, tak boleh menang. Dahsyat tak dahsyat? Siapa yang pernah pergi ni dia tahulah. Oleh itu saya ingin membuka tawaran dan peluang, insya-Allah. Saya dan Datuk akan membuka tawaran. Saya duduk sebelah Datuk, Datuk sebelah saya, insya-Allah. Kita akan memimpin. Kita buat satu jaulah trip, Ottoman trip. Jelajah kembara ke Turki, tapi tak mau yang biasa-biasa. Saya bila dah bawa jemaah yang biasa punya kan, yang klasik ni, yang dah pergi Kapadokia, Pamukkale, saya dah boring. Saya macam, sebab saya rasa ada tempat yang tak perlu pergi pun, habis duit, habis masa. Kita yang jenis pengkaji sejarah ni, kita nak pergi tempat yang ada nilai Islam, nilai spiritual, nilai sirah, kan? Jadi bila pergi tempat-tempat yang dunia semata-mata jadi macam the crisis of interest. Dia hati dia tak nak terima dah. Tapi kalau dah syarikat travel suruh bawa lah. Jadi cuma hati saya tak berapa nak sepenuhnya. Jadi bermula lepas pada beberapa tahun, saya buat trip sendiri. Ganas tak ganas tu. Dan trip yang saya Allah izin ni, kita buat tuan-tuan mengikut zaman dan mengikut susur galur kerajaan Uthmaniyah. Daripada start dia terbina, dia berkuasa sampai dia jatuh. Jadi checkpoint kita tu mengikut track record Islam punya. Ni jelajah yang Islam punya version. Tak mau yang klasik-klasik ni, yang biasa travel duk buat. Itu dah biasa. Dan taklah, dia hanya pergi shopping, nilai, ambil gambar macam tu lah. Kita nak nilai akhirat tu. Two in one lah, dunia dan akhirat. Ada je tempat shopping, tapi akhirat tu pergi lebih sikit. Alang-alang sampai. Kita nak banyak sejarah. Sallallahu Muhammad. Bahasa yang digunakan pakai bahasa Greek, Konstantinopolis. Polis ni maksudnya apa? Kota. Hieropolis, Etropolis, Konstantinopolis. Dia bahasa lama, Greek. Kota. Jadi bertam kita boleh upgrade itu Bertampolis. Tapi saya polis ambil. Saya polis bertam, dia mengaku pula. Bukan polis tu polis. Kota. Sallallahu alaihi wasallam. 29 kali percubaan untuk menakluk. Tuan-tuan, ini. Nampak? Saya edit sikit. Bagi dia clear. Pasal apa yang tak boleh lepas ni sampai 1000 tahun ni? Jadi ada apa ni? Dia makan apa? Apa buat apa ni sampai ganas sangat ni? Okey, jom kita tengok tuan-tuan. Okey, yang pertama. Last, kita ending kat sini Dia ada selat dan Konstantin keliling kelalang dia adalah laut. Marmara, Bosphorus Lake. Jadi antara kekuatan tentera Konstantin Kristian, dia panggil empayar kerajaan Byzantine, Kristian Ortodoks. Kristian lama, Kristian kan ada dua kan. Dia berpecah, yang macam Europe, Eropah, US, NATO ni, ini Kristian moden. Sallallahu alaihi wasallam. Dia ada Kristian Ortodok macam di Habsyah, di Ethiopia, di Afrika. Itu Kristian Ortodok. Yang mereka ni sebahagian Kristian Ortodok menentang apa yang dasar perlembagaan di US, NATO. Mereka pun tak setuju walaupun sesama Kristian. Akhir zaman mengatakan bahawa geng-geng Ortodoks ni berpotensi untuk masuk Islam ketika Imam Mahdi muncul. Sebab mereka lebih dekat dengan Injil berbanding Bible. Kristian modern, mereka more on Bible. Tapi Kristian Ortodok, mereka hampir membaca
yang salinan asal Injil sebelum ditukar kepada Bible. Jadi akidah tauhid mereka lebih dekat dengan Allah berbanding Yesus. Okey. Dia ada 7 bukit. Kalau tuan-tuan pergi, dia ada 7 bukit secara semula jadi. Jadinya antara kekuatan Konstantin ni sebab dia tumpang kepada faktor semula jadi. Sebab dah memang ada bukit. Tak perlu bina kubur dah. Tak buat kubur, memang dah kuat. Boleh berlindung. Jadi satu bonus dan advantage lah. Itu antara kekuatannya. 2/3 menghadap laut. Berbentuk segitiga dia punya kota dia. Dan mempunyai armada pasukan laut APMM, TLDM terkuat dunia ketika itulah. Itu bukanlah APMM, APM apa? APMT. APMM Malaysia punya. TLD Tentera Laut Diraja Turki. Waktu saya ni jenis peminat kapal, aircraft. Baru ni saya pergi 5. Antara pesawat yang tercanggih dalam 5 baru ni cuma adalah pesawat Turki Aerospace. Dia punya bidang lah sebab dia deal dengan Russian Air Force. Dia pergi dalam in terms of aerospace punya engineering business. Dia punya, saya tengok saya ambil gambar sebiji buat diary. Jenis minat kapal ni kan. Jadi orang tanya saya, andai kata ustaz tak jadi ustaz, mungkin saya jadi pilot Sukhoi. Boleh tak tu? Ada tanya tak tu jadi pilot? Manis-manis ni tak sesuai jadi pilot no. Nak buat kapal terbang macam mana ni? Manis-manis ni. Jadi baru ni Turki terlibat. Cuma Turki dia tak ada air show tak ada. Air show. Dia hanya bawa kapal dalam exhibition. Memang canggih tuan-tuan. Sebab Turki akan bertempur terlibat dalam World War 3 akhir zaman nanti. Jadi dah nampak dah kat 5 tu, dah nampak dah tanda-tanda dah. Tembok luar setinggi 25 kaki, setebal 10 meter. 3 kaki 1 meter kan? Betul ya? 1 meter 3 kaki kan? Tembok luar pertama, first layer. Tembok dalam, second layer dalam, internal, inside, 40 kaki lagi tinggi, tebal 15. Maksudnya peluru tu kalau dia tembus sekalipun tembok pertama meriam tu, dia akan jumpa pula tembok kedua. Bila pom pecah, baru first layer. Ada 3 lagi kot. Mau tak kalah, mau tak menang tuan-tuan. Memang tak lepas punya. 3 lingkaran rantai besi. Yang ni tuan-tuan kena follow saya. Rantai besi ni yang diguna pakai untuk mengalahkan tentera. Fasa pertama pertembungan dengan kerajaan Al-Fatih. Dan rantai besi ni ada di Museum Artillery, Museum Tentera 1453 di Istanbul. Museum ni jarang orang pergi. Dan saya tengok dalam mana-mana travel itinerary memang tak ada. Sebab dia kena request custom made. Dia hanya special trip bersama Ustaz Manis ya. Nak abang tu. Dan Datuk kena pergi. Saudara semua. Okey. Mata rantai, ini yang dikatakan rantai besi yang diguna pakai untuk melawan tentera Konstantin Kristian, Byzantine Kristian Orthodox. Rantai besi ni dia punya function dia tuan-tuan. Ketika Al-Fatih ada 400 kapal. Okey. Lawan bila nak lalu, punya canggih dia yang dikatakan APMM depa ni, depa ada rantai besi 3 layer. Dalam rantai tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pegang tengok tu dia rasa meremang. Macam mana depa teknologi dia bina? Rantai bila dah lah melekat, rantai tu bersambung dalam laut. Lepas tu setiap surface permukaan besi rantai tu ada duri. Ada besi yang berbentuk duri. Dia macam panggil apa? Buku 5 kan, yang orang duk bergaduh dulu kan. Macam tu lah, tajam. Setiap hujung rantai tu. Bukan pendek tu tuan. Dan 3 layer. Dan tertanam di dalam laut. Maksudnya, kapal musuh lalu, mereka akan guna jack hidrolik. Tarik. Dia punya, nak faham cerita ni, tentu kena tengok dokumentari. Dekat YouTube ada. Dia buat lakonan semula. Cerita bagaimana berlakunya ni. Dia hidrolik macam tu. Lepas tu 3 layer rantai besi tu, dia akan naik dari dalam laut tu. Macam cerita rainbow kan. Oh. Abang tu cerita rainbow. Nampak mata kan.
Tiba-tiba muncul. Bila kena dengan permukaan kapal musuh, akhirnya tembus. Ayak masuklah. Bila ayak masuk, karam dan tenggelam. Elok kapal lalu, dia pangkat. Elok dia pangkat, kapal lalu. Akhirnya satu kapal pun tak berjaya melepasi. Itu yang kalah 1000 tahun tu. Tapi tuan-tuan, ada teknikal dan taktikal strategi yang di luar kotak, yang tak pernah terfikir dan tak pernah berlaku dalam sejarah dunia, yang dilakukan oleh oleh Muhammad Al-Fatih. Apa dia buat? Tak sampai tajuk tu. Ini siri percubaan untuk melaluki Konstantinopol. Yang pertama dimulakan oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketepum, kalah 664. 10 tahun kemudian cuba lagi, anak dia Yazid bin Muawiyah, status fail. 3 tahun kemudian, okey, pergi buat baru, senjata baru, kapal baru, artileri baru, bom baru, buat baru. Sufyan ibn Aus masuk kerajaan yang seterusnya, status fail, kalah, syahid, mati, korban. Okey, patah balik, relax. 667, 719. Jadi ini lama sikit tuan-tuan. Berapa tahun? 40 tahun lebih ni. 50 tahun. Tak tiada sebarang percubaan. Sebab tak ready dan tak berani. 50 tahun tu tempoh untuk mencari idea baru. Macam mana ni nak lepas ni? Musalamah ibni Abdul Malik, daripada Khalifah Abdul Bani Umayyah dan Abbasiyah, memimpin pimpinan Brigade General, Panglima Tentera. Pimpin ketika itu, ketika Islam dah berada di Dimash, Syria, di Baghdad, bukan lagi di Madinah. Lawan penyelawan, tentera frontliners, follow, syahid, kalah. Percubaan kelima. Percubaan keenam, masuklah zaman Baghdad ni, zaman Abbasiyah, Khalifah Harun Ar-Rashid dengan kebijaksanaan, all out, all in, check it out. 811 gagal. Masuklah Sultan Abslan, Saudara Muhammad. Tuan-tuan, daripada kerajaan yang seterusnya juga memimpin dengan semangat yang baru. Kita takluk misi menawan, nak capai hadis Nabi kata, siapa berjaya dia sebaik-baik raja tentera. Semua nak capai yang tu. Saya ringkaskan tuan-tuan, sehinggalah masuk kerajaan Turki Uthmaniyah. Nama dia Sultan Bayezid, moyang kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, Sallallahu Muhammad. Dan Sultan Bayezid, nama sandaran dia Yildirim. Yildirim tu bukan nama dia, dia nama gelaran. Maksudnya pantas. Yildirim maksudnya apa? Yildirim ni maksudnya orang yang halilintar, sang petir, tangkas. Terus sekali libas 10 orang jatuh, sekali libas 20 orang jatuh. Tak dan tengok punya laju tak laju, tindakan pantas. Sehingga nama dalam bahasa Turki Yildirim. Sampailah tuan-tuan, stop sekejap, ayah kepada ayahanda Sultan Al-Fatih Muhammad, Sultan Murad II, 1422 Masihi. Pun sama juga, try, push. Akhirnya status gagal. Berehat sebentar 30 tahun, sehinggalah lahirlah ayah anak endanya. Al-Fatih ni bukan anak sulung, anak yang ketiga. Dia ada cerita kenapa kerajaan tidak diberikan kepada anak sulung. Mungkin tak ada tokoh, tak ada minat kepada ke arah politik pentadbiran kerajaan. Dan tuan-tuan, akhirnya bila sampai Sallallahu Alaihi Muhammad, manusia mulia yang namanya seperti nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hadis Nabi, after 800 years later, akhirnya tuan-tuan, 250,000 tentera. Dan di sinilah yang dikatakan dalam catatan lama, zaman ni zaman yang bertembung dengan Hang Tuah. Hang Tuah, Laksamana Hang Tuah dalam rekod lama, catatan lama, Sulalatus Salatin, karangan Raja Haji Bongsu, yang versi asli, bukan yang versi Aceh. Sulalatus Salatin ni sejarah Melayu ni ada banyak versi. Sallallahu Alaihi Muhammad disebutkan antara nama-nama dia yang telah membantu adalah orang tanah Melayu, dan senjatanya diimport khas daripada bumi tanah Melayu. Dan apakah senjata itu?
dan apakah modus operandi? Ini kita akan jangan ke mana-mana. Kita akan sambung untuk siri yang akan datang insya-Allah. Jadi saya kira cukuplah dulu sekadar ini yang dapat kita kongsikan. Kita akan tengok akan datang. Yang ni kita akan tengok akan datang mungkin Allah izin insya-Allah bagaimana kronologi, bagaimana dibina, bagaimana dicipta, bagaimana bermula sehinggalah Islam menakluki pada tanggal 29 Mei dan apa berlaku selepas kemenangan tu. Sultan buat apa bila dia menang? Sallallahu alaihi Muhammad. Apa benda yang janji dia? Apa benda yang dia tunaikan pada Allah Azza wa Jal setelah Allah angkat dia menjadi seorang panglima tentera yang menguasai dunia, sultan yang baru berusia 21 tahun. Membentuk legend. 21 tahun, legend. Anak kita 21 tahun, legend juga. Cuma ke depan tambah sikit, Mobile Legend. Legend of Mobile. Pakar segala handset. Handset apps ni semua serah kat dia. Legend kot. Okay, tuan-tuan sekadar itu minta maaf andainya ada kata-kata gurauan bicara yang tak kena di mana-mana. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa dan Allah menunjukkan jalan kita insya-Allah. Qul qawla hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.